Pada Rabu, Center for Governance and Political Studies mengadakan sidang meja bulat tertutup yang menghimpunkan beberapa pemegang taruh politik dan takbir urus bagi membincangkan mengenai kebarangkalian rang undang-undang lompat parti diadakan. Dan sidang meja bulat berkenaan menyentuh mengenai kesan ekonomi lompat parti serta penyelesaian terbaik bagi mengatasi impak lompat parti. Malah pengasas bersama Undi 18 Kira Yusri yang turut terlibat dalam sidang tersebut turut mendedahkan masih ramai ahli parlimen percaya bahawa amalan lompat parti merupakan hak di bawah perlembagaan. Justru tiada iltizam bagi mereka untuk menggubal akta anti lompat parti bagi menjamin kestabilan politik negara. Dan melihat perkembangan ini, kita mahu terus bersama dengan Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar. Selamat pagi, Datuk Seri. Selamat pagi. Datuk Seri, benarkah amalan lompat parti ini merupakan satu perkara yang dikategorikan sebagai hak yang termaktub di bawah perlembagaan seperti yang didakwa oleh kebanyakan ahli parlimen? Saya rasa ini perlu diberi interpretasi, terutama sekali dari segi kebebasan bersuara dalam demokrasi. Bayangkan seorang ahli parlimen dilantik satu kawasan dan mereka tidak boleh mempunyai hak mutlak untuk dengan suka hati untuk menukar parti, kerana mereka ini walaupun dipilih, walaupun menang satu undi, jadi itu merupakan satu demokrasi di kawasan masing-masing, tetapi dia tidak mempunyai hak mutlak untuk secara individu untuk bertukar parti tanpa mendapat persetujuan daripada pengundi-pengundi di kawasan masing-masing. Apakah ini demokrasi? Maknanya kita kena balik semula kepada kawasan itu, kepada rakyat yang dipilih kita itu. Kalau mereka bersetuju, itu merupakan demokrasi. Jadi selalunya di Malaysia ini, mereka hanya tak mahu dan juga menyatakan bahawa ia melanggar perlembagaan dan kebebasan suara, human right. Saya rasa tujuan utama mereka sebab kita di Malaysia ini parti politik kita belum matang lagi. Dan kalau kita banding di luar negara, mereka matang, mereka tahu apa strategi parti masing-masing, polisi masing-masing. Tetapi di Malaysia ini kita lebih kepada kepentingan sendiri, horse trading, nak jawatan. Yang kedua, pastikan dapat kuasa. Yang ketiga, duit. Datuk Seri, apa alternatif yang ada yang untuk kita dapat lakukan bagi memastikan adanya kestabilan politik? Sebab kalau buat undang-undang baru ataupun akta anti lompat parti ini, sedangkan ahli parlimen ataupun ahli politik sendiri tidak mempunyai keazaman ataupun iltizam politik. Jadi apa pilihan yang kita ada? Saya rasa secara short term, jangka masa pendek lah. Setiap parti hendaklah mengadakan satu polisi masing-masing dan juga peraturan masing-masing, iaitu mengenal syarat supaya mereka nak lompat parti, mereka ada tindakan-tindakan tertentu. Tapi yang mustahak ialah dalam memilih seorang calon itu, kita hendaklah memastikan bahawa kita buat thorough background checking lah. Mana dia orang ni betul-betul ada integriti. Satu lagi kita panggil intellectual honesty, iaitu apa saja janji yang kita buat tu hendaklah tepati, bukan saja kepada parti, kepada rakyat, kepada pengundi. Jadi dari segi integriti hendaklah kita pastikan calon-calon itu adalah benar-benar akan menghormati parti dan juga tidak akan bertukar parti. Bukan sebabkan kepentingan sendiri. Di UK, iaitu Winston Churchill pernah melompat parti. Tetapi lompatan parti dia bukan berdasar kepada kepentingan sendiri, kerana beliau tak bersetuju dengan polisi-polisi yang menggugatkan negara sebagainya. Jadi itu merupakan semangat yang patut ada jika sekiranya kita nak ataupun berada dalam arena politik yang lebih matang. Yang kedua, saya berharap bahawa apabila kita ada polisi itu, pastikan juga kita enforce polisi. Selalunya kalau polisi dan juga peraturan ada dalam parti, supaya kita tak boleh buat itu, boleh buat ini, sebagainya, tidak lompat parti dan ada loyalty. Tetapi selalunya enforcement tak ada. Ini merupakan satu kesilapan yang besar, kelemahan yang besar yang ada di negara kita ini. Undang-undang selalu banyak, tetapi enforcement penguatkuasa tiada.
Mhm. Ahli politik akan hadir dengan pelbagai justifikasi untuk menghalalkan tindakan mereka. Itu sebahagian tugas ataupun peranan yang dimainkan ahli politik. Tetapi di peringkat polisi dan juga undang-undang, bolehkah kita melihat kepada satu keperluan atau satu requirement, seperti pertama contoh Datuk Seri sebutkan parti-parti menetapkan aku janji tertentu, contoh PKR. Kalau keluar parti lepas bertanding di bawah mereka perlu bayar denda 10 juta, tapi itu tidak menghalang orang ahli parlimen daripada PKR untuk keluar parti. Adakah kita melihat kepada keperluan untuk setiap mereka yang ingin bertanding sebagai calon atau wakil rakyat membuat ujian psikoanalisis untuk melihat tahap honesty ataupun kejujuran mereka, integriti mereka? Ujian bagus. Tetapi kelemahan manusia, 3 perkara ni, 3 tak. Harta, tahta, wanita. Jadi untuk menentukan sama ada seseorang itu boleh bertukar, tukar haluan, tukar tujuan, tukar polisi, lari daripada landasan parti, kita hendaklah beri kuasa kepada mereka. Jadi di Malaysia ni saya minta maaf lah. Kita dapati bahawa kebanyakan daripada ahli politik, majoriti yang masuk menjadi masuk politik ni lebih untuk menjaga kepentingan sendiri, bukan untuk masyarakat. Itu merupakan satu kelemahan sebab politik kita masih belum matang. Jadi kita belum lagi sampai ke tahap memikir kepada sesuatu yang lebih ada standard lah daripada kita apabila frust desperado dalam suatu parti maka kita lompat parti adalah kita memikirkan diri sendiri untuk menjadi menteri dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita perlu sampai masanya. Jadi sudah tentu kita harap Gen Z, Gen Alpha ni akan berada di tahap sedemikianlah. InsyaAllah. Dan itu pastinya mengambil sedikit masa, sedangkan untuk golongan muda untuk berada pada tahap tersebut. Tetapi Datuk Seri, cuma masalah golongan muda ni saya sangat risau sebab saya banyak kali bercakap hal ni. Tangkapan SPRM daripada 2015 hingga 2019, 2020 Oktober kan, lebih kurang 55% adalah budak-budak muda antara umur 29 hingga 39. Jadi jika sekiranya kita tak mengatasi masalah ni, saya agak sukar seperti yang nyatakan tadi lah untuk kita capai ke tahap satu politik yang matang dan juga berdasarkan kepada prinsip dan juga intellectual honesty lah. Datuk Seri, untuk kesekian kalinya, apa kesan kepada pilihan raya ke-15 nanti sekiranya kita masih lagi tidak dapat beri jaminan, terutama bagi memastikan hal lompat parti ini, terutama kepada rakyat dan juga ekonomi? Yang pertama, menyusahkan rakyat. Yang kedua, politik kita tak akan stabil. Bila politik tak stabil, maka ekonomi tak akan stabil. Rasuah pun akan berluasa. Jadi oleh demikian, ahli-ahli politik diminta supaya kita bersatu dan mencari jalan yang terbaik kerana kita dapati kedudukan negara dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi krisis integriti, dari segi krisis rasuah adalah tidak terkawal. Oleh demikian, harapan kita lah daripada ahli politik, terutama sekali bila nak dalam pilihan raya ke-15 ni, hendaklah kita pastikan bahawa kita memilih calon-calon yang benar-benar memikirkan soal negara. Kita perlukan negarawan, bukan ahli politik. Sebab negarawan ni akan memikirkan masa depan rakyat, tapi ahli politik akan memikirkan bila pilihan raya akan datang. Datuk Seri, ada satu tinjauan dilakukan sebelum ini, Center for Better Tomorrow mendapati bahawa rakyat paling tidak percaya dalam kalangan ahli politik disebabkan pelbagai perkara, juga antara lain turut melibatkan soal wang. Adakah soal integriti ataupun rasuah ini dapat dikurangkan sekiranya adanya wujudnya undang-undang seperti Akta Anti Lompat Parti ini? Saya rasa itu merupakan salah satu daripada sebab. Isu kita sekarang ialah masalah kita menghadapi krisis integriti.
kita menghadapi krisis rasuah. Kita menghadapi krisis iman. Jika sekiranya krisis ketiga-tiga ini tak dapat diatasi, maka sudah tentu kegiatan rasuah akan berbeluasa, keadaan politik akan cacah merbah, ekonomi kita akan bertambah mungkin buruk dan rakyat akan sengsara, ahli politik akan bergaduh di antara satu sama lain. Tak ada lain selain daripada untuk berebut kuasa, untuk memegang jawatan dan juga untuk menambahkan jumlah kekayaan. Ini merupakan satu kesedihan kepada negara. Jadi apa yang boleh kita lakukan kalau Akta Anti Lompat Parti yang sepatutnya digubal dan dibuat oleh pembuat polisi, ahli politik, tidak dapat melakukannya? Saya rasa yang pertama ialah iktizam politik yang jujur oleh pemimpin nombor satu. Jika sekiranya pemimpin nombor satu tidak tunjuk contoh yang baik, juga terlibat dalam rasuah, integritinya ditikai, tidak tunjuk contoh yang baik, saya kira perkara ini tak akan selesai. Yang kedua, hendaklah kita mengadakan satu empirical study ataupun study secara saintifik mencari apakah root cause, penyebab utama masalah rasuah dan integriti yang berlaku di Malaysia ini. Sebab sehingga kini tidak ada satu kajian saintifik. Yang mana melalui kajian saintifik inilah baru kita boleh cari sebab-sebab utama, apakah ia disebabkan oleh, saya selalu cakap benda ni, cara kita dibesarkan. Yang kedua, adakah disebabkan oleh sistem pelajaran? Adakah disebabkan oleh sistem sosioekonomi ataupun sebagainya. Daripada sebab yang kita dapat scientific study inilah, maka kita boleh mengatasi, kita boleh cari model yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang besar, termasuk masalah rasuah dan juga kestabilan politik di Malaysia ini. Baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia bercakap mengenai alternatif untuk memastikan kestabilan politik selain daripada mewujudkan Akta Anti Lompat Parti yang ketika ini dilihat berdepan sedikit halangan untuk dilaksanakan hasil daripada perbincangan awal sidang meja bulat yang diadakan oleh Center for Governance and Political Study. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri di atas perkongsian itu tadi.